Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Alright, hari ini saya ingin memberikan update terkini. Ya, isu ahli parlimen kepala batas seorang ustazah dan juga muslimat daripada Parti PAS. Apakah update itu? Ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama sahabat-sahabat semua. Mungkin ada di antara Anda ya tidak tahu apakah sebenarnya yang berlaku kepada ustazah dan muslimat daripada Parti PAS ini. Sebenarnya beliau membuat satu kenyataan secara terbuka berbaur fitnah, berniat jahat dan juga hasutan ya terhadap Lim Guang Eng dan juga Lim Kit Siang yang kononnya punya kaitan sepupu ya dengan salah seorang pengasas Parti Komunis dan juga presiden Presiden Singapura, Lee Kuan Yew. Jadi sahabat semua, hari ini update terkini yang ingin saya sampaikan dengan Anda adalah satu yang agak menarik ya. Apabila dikatakan dua lagi ya laporan polis terhadap ahli parlimen PAS kepala batas karena fitnah, karena apa yang dibuatnya membuat tuduhan tanpa bukti, sahabat-sahabat semua. Jadi dua laporan polis terhadap ahli parlimen kepala batas Dr. Siti Mastura Muhammad diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara setakat ini. Kedua-dua laporan itu susulan ucapan timbalan Ketua Dewan Muslimah PAS Pulau Pinang Terbabit yang berbau fitnah. Mastura mengaitkan pengurusi DAP Lim Guang Eng dan juga keluarganya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan komunis, yaitu Chin Peng dan Perdana Menteri. Maafkan saya, bukan presiden tapi Perdana Menteri pertama Singapura, yaitu Lee Kuan Yew. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Superintendent Siti Nur Salawati Saad berkata, dalam keterangan pemimpin PAS itu akan diambil oleh unit siasatan jenayah terkelas di Bukit Aman esok. Jadi esok sahabat semua, dia akan diambil keterangan. Laporan pertama berhubung kejadian ini telah dibuat berkait laporan polis di Teluk Intan Perak dan siasatan telah dijalankan di bawah Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia. Jadi katanya setakat ini kita IPD Seberang Perai Utara menerima dua laporan polis yang telah dibuat ke atas beliau, yaitu Siti Mastura ahli parlimen kepala batas daripada Parti PAS yang bergelar seorang ustazah dan juga muslimat. Tapi kenyataan-kenyataan dan apa yang keluar daripada mulut mereka amatlah mengejutkan. Sebelum ini ucapan Mastura heboh diperkatakan di media sosial apabila mendakwah pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang yang juga bapa kepada Guang Eng adalah sepupu kepada Ketua Parti Komunis Melaya, yaitu Chin Peng. Malah menurut Mastura, ia mengaitkan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew kononnya sepupu Kit Siang, selain juga menyebut tentang hubungan isteri Guang Eng dengan ahli parlimen Seputi Teresa Kok. Dia juga mendakwa pemimpin DAP termasuk Setiausaha Agung DAP dan yaitu Menteri Pengangkutan, Internilo dan pengurusi DAP dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakoming, ahli bebas Bruas Ngakoham dan juga Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Susulan itu, Guang Eng juga ahli parlimen Bagan memulakan tindakan mahkamah selepas Mastura tidak mengendahkan tempoh 48 jam yang diberikan untuk wakil rakyat berkenan membuktikan dakwaan serkap jarang tersebut. Sehingga hari ini sahabat semua, kerana tidak adanya permohonan maaf maupun memberikan bukti terhadap tuduhan fitnah yang dilemparkan itu, akhirnya beliau berdepan dengan tindakan undang-undang dan sekaligus esok ya pihak polis akan mengambil keterangan terhadap individu ataupun kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi berita yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ialah keberadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berdoa moga Allah angkat penindasan dari Palestin. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat Perdana Menteri hari ini ya melaksanakan ibadah umrah selepas menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Riyadh. Datuk Seri Anwar melaksanakan rukun Islam kelima itu bersama istrinya, Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Datuk Seri berkata, Alhamdulillah katanya saya bersama Wan Aziza dan delegasi Malaysia diizinkan olah melaksanakan ibadah umrah usai sidang kemuncak tergempar OIC sebelum berangkat ke Amerika Serikat.
Saya titipkan doa memohon agar Allah mengangkat penindasan dan kemusnahan dari bumi Palestin, katanya. Semoga saudara di Gaza dan tebing barat dilimpahkan kesejahteraan, keamanan dan dikurniakan kekuatan dalam menempuh tentangan dan kezaliman, katanya dalam hantaran di Facebook beliau hari ini. Sehingga kini sekurang-kurangnya 11.078 warga Palestin di Gaza menakala kekejaman tentara Zionis di tebing barat menyaksikan tidak kurang 183 penduduk dibunuh sejak kekerasan meletus 7 Oktober yang lalu. Puluhan ribu lagi rakyat Palestin cedera serta hilang dipercaya tertimbun dalam runtuhan bangunan dengan tentara Zionis meneruskan pengobaman bertalu-talu. Jadi kita tahu hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya seusai saja sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam, Datuk Seri melaksanakan rukun Islam kelima itu bersama isteri dan untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah umrah. Tetapi sahabat semua, apa yang lebih mengejutkan adalah kenyataan-kenyataan ya daripada walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih. Ya, apabila perkara seperti ini yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut dipolitikkan, ya, dikritik kononnya. Ya, Datuk Seri melakukan umrah hanya sekadar untuk berlakon. Itu antara kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggung jawab, kenyataan yang bagi saya adalah kenyataan yang tidak bermoral ataupun tidak bertamadun, sahabat-sahabat semua. Sehingga perkara seperti ini pun mereka serang, jadikan isu, dijadikan politik dan sebagainya. Jadi mari kita ikuti apa sebenarnya yang berlaku, sahabat semua, dalam kenyataan ini. Jadi kalau kita lihat penyokong Perikatan Nasional dilihat menampakkan sifat mereka yang jahil agama. Ketika mereka membenci apa sahaja yang dilakukan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dikritik. Terbaru, ya, tular komen seorang individu di Instagram yang mencemooh ibadah umrah dilakukan Perdana Menteri semalam selepas berakhirnya sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Dia menganggap Anwar masih angkuh di depan Allah, juga menuduh Perdana Menteri berlakon seperti acah-acah berlari di bangunan parlimen. Itu antara kenyataan ya daripada seorang ya pentaksub daripada parti politik pembangkang. Ini kalau saya boleh tayangkan dengan anda, ini adalah antara komen ya daripada individu berkenaan yang diberi nama nama sosial media sebagai Man 10 Bro, Man 10 Bro. Itu apa nama Instagram ataupun media sosial beliau. Katanya, depan Allah kau masih lagi nak angkul lagi ke? Kau masih rasa kau manusia terhebat di bumi ke? Masih lagi nak acak-acak berlari macam kat bangunan parlimen, katanya. Nauzubillah min Zalik Anwar, teringat tentang kisah Saidina Muawiyah di ambang kematian beliau. Itu antara kenyataan ya daripada seorang pentaksub ya daripada parti pembangkang. Jadi ini yang kita boleh lihat sahabat-sahabat semua, sehingga mereka dibutakan ya dengan kebencian ya kerana hasutan, kerana ajaran daripada pemimpin mereka. Akhirnya mereka sanggup melakukan kenyataan-kenyataan biadab seperti ini. Jadi tangkap layar individu berkenan, kemudiannya mengundang kecaman orang ramai. Rata-rata mengingatkan penyokong tegar pembangkang yang biasanya dipanggil walaun agar berfikir terlebih dahulu agar tidak menyerlahkan kejahilan diri mereka. Pengguna Facebook Fawaz Fatil berpendapat komentar sedemikian memberi gambaran seorang yang jahil agama lantaran mempertikaikan ibadah seseorang tanpa ilmu, dan lebih malang lagi dituduhnya sebagai acak-acak berlari di parlimen. Berlari-lari anak memang disunatkan apabila sampai 2 garisan hijau bagi lelaki dan tidak disunatkan untuk wanita, katanya. Itu antara kenyataan ya pengguna Facebook yang bernama Fawaz Fatil ini, sahabat-sahabat semua. Terjemahan, disunatkan berlari-lari anak bagi lelaki di antara 2 kawasan hijau pada ibadah saja kerana ianya perbuatan Nabi, katanya, dan para sahabat selepasnya, bagaimana sabda Nabi ya diriwayatkan oleh Muslim daripada hadits Jabir RA. Itu antara kenyataan daripada warganet ini. Jadi katanya, semoga Allah mengeluarkan kita semua dari kejahilan, tambahnya lagi. Jadi semalam Datuk Seri Anwar disertai istrinya Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail serta delegasi Malaysia berkesempatan mengerjakan umrah sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Jadi antara kata-kata Datuk Seri adalah, saya titipkan doa memohon Allah mengangkat penindasan dan kemusnahan dari bumi Palestin. Itu antara kenyataan ataupun posting yang dibuat oleh
Perdana Menteri kita. Walau bagaimanapun kalangan walaun ya dilihat menyindir ibadah umrah yang dilakukan oleh Perdana Menteri sekaligus mengundang reaksi warganet terhadap mereka yang seolah-olah tidak tahu rukun umrah. Saat ini berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dengan Marwah, memang disunatkan hari lari-lari anak. Kenapa dengki? Ya, salah seorang warganet yang memberikan persoalan seperti itu. Bila Kawaris berkomentar dia merasa amal ibadah buat dia saja yang benar. Bukan saya cakap, Rasulullah yang beritahu. Itu antara satu lagi kenyataan daripada warganet sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi katanya, walaupun pastinya tidak pernah sampai depan Ka'bah tuh, punyalah ramai yang berjalan laju dan berlari ikut pace masing-masing. Aduhai, walau ni baru keluar gua kot. Itu satu lagi komentar daripada warganet. Satu lagi, perangai hodo macam ni biasanya geng walaun. Saya memang disunatkan berlari-lari anak, demikian antara komentar orang ramai. Jadi itu antara jawaban balas ya orang ramai terhadap komentar daripada individu-individu ataupun pentaksub ya daripada Parti Pembangkang hari ini. Yang kita boleh nampak mereka semakin menunjukkan kejahilan, kebobrokan, kedangkalan, kebodohan mereka sehingga sanggup ya mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti itu. Memang sangat memalukan. Jadi terima kasih sahabat semua. Bagaimana pendapat Anda, pandangan Anda? Adakah Anda seirama dengan warganet di luar sana, khususnya mereka-mereka yang ya membuat satu posting ya seolah-olah kononnya Datuk Seri Anwar berlari. Ini antara satu kenyataan yang bangang bagi saya sahabat semua. Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Ingat komen dengan cara berhemat. Alright, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekiannya daripada Orang Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.